salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, pagi ni kita akan masuk kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat berkait rapat dengan kita, dengan apa yang kita semua lalui. Tak ada seorang pun terlepas dengan situasi ini. Hadis yang berkaitan dengan wabak. Subhanallah, indahnya percaturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kuliah kita daripada hari ke hari, akhirnya pada hari Jumaat yang barakah Allah pilih untuk sampai kepada hadis yang ke-9 dalam bab sabar. Ia merupakan hadis yang ke-33 dalam kitab Riyadhus Salihin. Kita akan membacakan hadis berkenaan dengan wabak. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi pagi ini saya akan jelaskan sahabat-sahabat merujuk kepada satu buku tulisan seorang pensyarah Universiti Petronas rasanya. Nanti saya baca seorang pensyarah. Sekejap. Beliau Ustaz Muhammad Ridwauddin bin Muhammad Saleh. Seorang pensyarah pengajar ihsan di Pusat Pengajian Asasi Universiti Teknologi Petronas. Betul. Jadi buku ini ditulis seperti satu jurnal ataupun satu tesis. Sebenarnya ada 2 buah buku. COVID-19. Masya Allah. Ini dari sudut sejarah dan iktibar. Ini persoalan fikah, pandemik dan jawapan. Dan ini di antara buku yang dikeluarkan awal tahun ini. Masya Allah, berkenaan COVID-19. Bagi saya, ia satu penjelasan yang sangat detail dan teliti dan ilmiah. Setiap fakta dibawakan dalil-dalil yang sahih, dibawakan rujukan-rujukan yang sahih. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pagi ini insya-Allah kita akan membahaskan sedikit berkenaan dengan wabak COVID-19, adakah ia sama dengan taun dan sebagainya. Dan bagaimana pendapat ulama, adakah kematian disebabkan COVID-19 juga dikira syahid sebagaimana wabak taun? Sebab hadis Nabi yang menyebutkan kematian syahid itu adalah taun. Subhanallah. Dan kemudian kita lihat juga bagaimana kedudukan orang yang menetap, orang yang jaga SOP dan sebagainya, dan pandangan agama berkenaan dengan vaksinasi dan lain-lain. Subhanallah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, saya ingin mengajak sebentar hari Jumaat yang barakah, marilah sama-sama kita meramaikan lagi majlis ilmu kita ini. Kita sama-sama share, tekan butang share. Sekarang ni saya tengok di FB lebih kurang 3,600 kehadiran. Jika 2,000 sahaja pun yang share perkongsian ini, mungkin kita boleh naik ke 5,000 lebih perkongsian ataupun kehadiran untuk majlis ilmu ini. Begitu juga sahabat-sahabat di IG, saya sebenarnya rasa sangat terharu dengan peningkatan jumlah sahabat di IG. Anda pun boleh share, boleh ajak lagi kawan-kawan untuk ramai-ramai hadir Taman Syurga pada pagi ini. Subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melihat taman syurga maka singgahlah. Lalu sahabat bertanya, "Fama riyadil jannah?" Di manakah itu taman syurga? Rasul menjawab, "Hilaquz zikri," iaitu majlis zikir ataupun pertemuan halaqah ataupun bulatan kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita share dan ajak, boleh letakkan tajuk penjelasan tentang wabak ataupun bagaimana kita menghadapi ujian wabak ataupun ganjaran mereka yang melalui ujian wabak. Buat tajuk macam tu biar menarik sikit untuk orang ramai sahabat-sahabat kita hadir sama. Masya-Allah. Kita bukan sekadar dapat pahala kita seorang hadir majlis ilmu, tapi kita dapat pahala mungkin ada 10 orang yang masuk. Sebab apa? Notification tu tak dapat. Hasil kita share, dia orang baru tahu ada kuliah. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, boleh tak sempena hari Jumaat yang barakah, saya nak sahabat-sahabat tuliskan di ruangan komen selawat pada Nabi.
sama ada dalam bahasa Arab. Ada orang tak reti tulis bahasa Arab, tak apa, tulis dalam bahasa Melayu. Kalaulah tak reti, ustazah saya takut salah nak eja bahasa Melayu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tu, takut salah, boleh je tulis semoga Allah merahmati Nabi Muhammad SAW. Yang terbaik tulis dalam Jawi, boleh ya, masing-masing tulis Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau rasa tak confident nak tulis Jawi, ataupun telefon memang tak ada apps Jawi, tak install sebab tak biasa, boleh tulis dalam bahasa Rumi, ALLAHU, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jika tak boleh juga, tak confident juga, tulis saja maksud, ya Allah rahmatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jari kita yang menuliskan ini, tuan-puan sekalian, akan jadi saksi dan berkata-kata di hadapan Allah kelak. Kita menuliskan, kita guna telefon ni pun kita pernah menaip selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi, akthiru salat, perbanyakkanlah selawat kepadaku. Perbanyakkanlah selawat padaku pada hari Jumaat, kerana sesungguhnya salam dan selawat kamu itu akan diangkat pada hari Jumaat. Jadi insya-Allah. Sebab itu dikatakan antara zikir khusus pada hari Jumaat adalah selawat. Okey, sekarang kita akan terus pergi ke whiteboard. Kita dah ready dah nak bacakan hadis berkenaan dengan wabak. Okey. Illa ma kata Allah. Illa ma kataballahu. Masya Allah, terbalik pokok. Tak apa, tak apa. Illa ma kataballahu lahu, illa kana lahu, illa kana lahu. Illa kana lahu mislu ajri syahid. Mislu ajri syahid. Mislu ajri syahid. Subhanallah, Allahu Akbar. Hadis riwayat Bukhari. Rawahul Bukhari. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, warna biru. Cik, tak perlu. Tak apa, tak ada lighting ya. Okey je. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam pula lagi sekali. Macam jauh cik. Okey je. Okey, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kita akan membacakan hadis Nabi daripada kitab Riyadhus Salihin. Kalau siapa yang ada kitab ni, okey, siapa yang ada kitab ni, siapa yang guna kitab yang sama dengan saya ni, ia pada muka surat 62 dan juga muka surat 63. Muka surat 62 dan muka surat 63. Masya Allah. Ia adalah hadis, kalau tak ada kitab yang sama pun tak ada masalah. Ramai pada kita beli di online kan, beli di Shopee dan sebagainya. Kalau walaupun kitab tak sama pun tuan-puan sekalian, tak apa, asalkan namanya Riyadhus Salihin, iaitu siapa yang nak beli masih lagi ada stok dengan kami, boleh beli melalui galeri Ustazah Asma.
Tuan-puan singgahlah ke Shopee. Kita punya akaun kedai Shopee kita adalah namanya Galeri UEH. Galeri UEH. UEH tu Ustazah Asma Harun lah. Itulah antara sumber pendapatan kita untuk survivor. Jadi bolehlah singgah ya. Bukan ada kitab saja, ada macam-macam lagi. Kepek pun ada, makanan sunnah ada macam-macam. Galeri UEH. Jadi siapa yang ingin memiliki kitab ini, sebab pengajian kita setiap pagi ni, hari Isnin sampai hari Jumaat, setiap pagi jam 7 kita mula, kadang mula awal lagi. Kita membacakan dan kita membahaskan ataupun kita membacalah, bukanlah bahas, kitab Riyadhus Salihin. Kita dah pun habis bab yang pertama Ikhlas, bab yang kedua Taubat, sekarang dah bab ketiga iaitu Sabar. Ini pun dah nak habis dah ni bab Sabar. Jadi insya-Allah ini namanya kuliah berkitab. Jadi disarankan tuan-puan memiliki kitab ini dan jangan bimbang ada orang tanya, Ustazah kalau saya beli kitab Riyadhus Salihin tu tinggi tak? Tidak, ia memang sesuai untuk bacaan orang awam. Penjelasan dan keterangannya sangat ringkas dan mudah untuk difahami. Ia bukan merupakan kitab-kitab yang tinggi, kita rasa macam kita orang awam susah nak faham, perlu ada guru ketika membaca. Tidak. Ia adalah himpunan hadis-hadis Nabi yang sahih. Kalau paling rendah pun yang dimasukkan adalah hadis hasan. Itu pun subhanallah kuat juga. Bahkan jika ada hadis dhaif sekalipun, ia adalah boleh digunakan untuk fadail amal. Apakah masuk Riyadhus Salihin? Taman orang soleh. Kitab ini kitab muktabar dalam mazhab Imam Syafi'i kita. Imam Nawawi adalah ulama besar mazhab Syafi'i. Buku ini dah diterjemahkan yang beratus bahasa. Kan? Telah digunakan sejak daripada Imam Nawawi menyiapkan kitab ini hinggalah sekarang di seluruh dunia pun menjadi rujukan umat Islam. Ia merupakan satu kitab himpunan hadis-hadis Nabi Sahih dan juga dimasukkan juga firman Allah yang berkaitan dengan tajuk. Masya Allah sahabat-sahabat sekalian, ia merangkumi 3 ilmu. Bab akidah, bab ibadah dan juga bab akhlak, bab tasawuf, adab. Jadi insya Allah kalau kita tengok hadis yang bakal kita bacakan ini, dia ada bab akidah juga. Dia juga ada bab akhlak. Subhanallah, bagaimana kita nak menghadapi situasi wabak. Okey, seperti biasa, cik suami boleh tak tolong tutup ni. Okey. Seperti biasa tuan-puan sekalian, kita akan sama-sama mengambil barakah dengan membacakan hadis Nabi SAW. Kita ni biasanya baca Quran, tak baca terjemahan. Bila baca hadis Nabi pula, baca terjemahan terus, tak baca hadis. Jadi membaca hadis Nabi adalah satu tanda kecintaan kita kepada Rasulullah. Sebab kita dah tahu hadis ini adalah pertuturan Nabi SAW. Jadi bila kita baca hadis Nabi, kita sedang membacakan kalam Rasulullah. Bila kita membacakan Al-Quran, kita sedang membaca kalamullah. Jadi untuk kedekatan dengan Allah, bacalah Al-Quran. Untuk kedekatan kita dengan Rasulullah, maka bacalah hadis Nabi SAW. Ia juga wahyu. Jadi dapat pahala bila baca hadis. Okey, insya-Allah kita akan sama-sama membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha. Sebab Aisyah dia perempuan jadi radhiyallahu anha. Okey. Annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Anit ta'un. Fa akhbaraha annahu kana azaban yab'athuhu Allahu Ta'ala. Sahabat-sahabat di rumah ikut ya. Kena ikut sama. Saya baca, tuan-puan tengok dan baca sama. Ambil barakah membaca hadis Nabi. Baca dengan suara jelas walaupun seorang-seorang pun. Allahu Ta'ala ala man yasha' faja'alahu Allahu Ta'ala rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u fi ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu yusibahu
Ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Mislu ajri syahid. Rawahu Bukhari. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Okey, sekarang kita akan tengok maksud dia. Wa an Aisyah, dan daripada Aisyah. Ra di sini mewakili radhiyallahu anha. Kalau lelaki radhiyallahu anhu, kalau lelaki anhu, ya. Memang ini yang membezakan hujung ni. Menuju kepada perempuan. Maksud radhiyallahu anha ialah redha Allah ke atasnya. Jadi kita bila baca je nama sahabat Nabi, nama isteri Nabi, nama siapa-siapalah, ustazah kalau saya tersalah radhiyallahu anhu, saya tak retilah, tak tahu nak beza hu ni. Jadi saya sebut je hu, tak apa, tak ada masalah, sampai juga. Bila kita baca contohnya nama isteri Nabi Aisyah ni, kita terus sebut. Boleh je sebut Sayyidatina Aisyah. Boleh sebut je Aisyah. Tak salah pun, tak jadi berdosa pun. Tapi bila kita sebut Sayyidatina, iaitu penghulu kami, ketua wanita, macam itulah. Itu ada penghormatan. Lepas tu bila kita sebut radhiyallahu anha, redha Allah ke atasnya, apa yang sedang kita buat sebenarnya? Bukan sekadar kita menghormati dan ihtiram Sayyidatina Aisyah, tapi kita sedang mendoakan Sayyidatina Aisyah supaya dapat redha Allah. Dan insya-Allah memang Sayyidatina Aisyah dapat redha Allah. Sebab apa? Nabi Muhammad pernah menyatakan masuk Aisyah adalah di kalangan yang dijamin syurga oleh Rasulullah SAW. Sahabat dimati Allah sekalian, bila kita sebut radhiyallahu anha, redha Allah ke atasnya, apa yang kita akan dapat? Kita dapat doa daripada para malaikat. Itu hadis yang sahih, yang mana Nabi bersabda, barang siapa yang mendoakan saudaranya secara sembunyi, ada malaikat yang berada di kepalanya yang akan sebut amin, amin, amin bagi kamu jua apa yang kamu doakan. Jadi bila kita mendoakan Sayyidatina Aisyah, ataupun kita sebutkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, redha Allah ke atasnya, insya-Allah kita juga dapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Annaha, sesungguhnya dia. Annaha, encik suami minta maaf, tiba-tiba rasa panah pula. Tak maaf encik suami. Mujurlah encik suami ni penyabar, kejap buka, kejap tutup. InsyaAllah tak tutup dah. Sesungguhnya dia, ataupun beliau. Sesungguhnya beliau. Nampak tak? Ni kembali kepada Aisyah. Sesungguhnya beliau. Sa'alat, telah bertanya. Telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatu tanda sallallahu alaihi wasallam. Anit ta'un, tentang ta'un, wabak ta'un. Fa akhbaraha, maka diberitahu. Siapa yang tahu? Siapa yang beritahu? Nabi Muhammad SAW. Diberitahu kepadanya. Nya ni merujuk kepada siapa? Aisyah. Fa akhbaraha, maka diberitahu kepadanya. Siapa yang beritahu? Rasulullah. Sebab Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang ta'un. Fa akhbaraha, maka diberitahu kepadanya. Siapa yang beritahu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu. Anna maksud dia sesungguhnya. Sesungguhnya ia. Hu ni pergi kepada siapa? Annahu ni merujuk kepada ta'un, wabak ta'un. Annahu, sesungguhnya ia. Ni pergi kepada ta'un ni. Sesungguhnya ia, iaitu sesungguhnya ta'un, kana azaban. Kana, sesungguhnya ia adalah
Nabi jawab ni, Nabi jawab bila Aisyah tanya tentang apakah itu wabak ta'un. Sesungguhnya ia adalah azab. Azab. Yab'athuhu Allah, yang diturunkan Allah. Boleh faham ya tuan-puan sekalian? Azab yang diturunkan Allah, ataupun yang diberikan Allah, ataupun yang ditimpakan, boleh juga. Ia adalah satu azab yang diutuskan pun boleh, diturunkan boleh, ditimpakan boleh. Yang ditimpakan, yang diturunkan Allah Ta'ala ala man yasha, ke atas man, sesiapa yang dia kehendaki. Tuan-puan sekalian, subhanallah, kadang-kadang kita terfikirkan, kita kata untunglah, contohnya ada yang meninggal 2 tahun yang lepas sebelum ta'un, sebelum wabak COVID-19. Mungkin kadang-kadang kita adalah kematian siapa-siapa yang dekat dengan kita, lalu kita mengingati bila tiba hari kematian, kita pun sebut, dia tak sempat, syukurlah, dia tak sempat diuji dengan wabak COVID-19 ni, dia tak melalui. Ataupun kita pernah terfikir bahawasanya kita ni macam, kenapalah, kan kita ni dipilih untuk menghadapi ujian COVID ni. Kenapalah tidak pada zaman yang lain? Kenapalah kita berhadapan, tak terfikir ni, kenapa kita boleh berhadapan dengan wabak begini? Sebab daripada kita kecil sampai sekarang, tak pernah ada wabak yang begini, tak terbayang. Biasa kita dengar ada wabak berlaku di negara-negara miskin, negara-negara yang kekurangan air, negara-negara sekian-sekian, rasa macam okey, kita tahu ada kematian besar-besaran berlaku. Masa wabak COVID-19 mula menular di China, kita rasa dia akan berlaku di China saja. Kemudian dia pergi merebak ke beberapa negara. Masa tu Malaysia ada 1-2. Kita tak rasa pun yang, kita rasa macam kita masih jauh dengan wabak COVID-19 pada awal-awal tahun lepas. Dan kita tak sangka hari ini kes kematian begitu tinggi, dan kita di antara, kalau Asia antara yang tertinggi kes harian positif COVID-19. Kita tak terfikir kan? Tetapi insya-Allah dengan kita membahaskan hadis Nabi ini, daripada kita rasa kita ini ada satu musibah, kita akan merasakan ini sebenarnya satu rahmat daripada Allah. Daripada kita rasa kenapa, kita merasakan bahawasanya kita terpilih oleh Allah untuk menghadapi ujian ini. Dan kita mesti menang dalam menghadapi ujian ini. Maksud menang di sini, menang melawan hawa nafsu, menang dalam memperteguhkan iman dan takwa akidah kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, kita tengok lagi. Man yasha, sesiapa yang dikehendaki, faja'alahu Allahu Ta'ala. Tengok ni, kana azaban, ia adalah azab yang diturunkan Allah Ta'ala ke atas siapa yang dikehendaki. Maksudnya bila ditanya tentang wabak, Rasul kata sesungguhnya ia adalah azab, satu bentuk kemarahan Allah, satu bentuk bala daripada Allah. Azab kan, satu bentuk kemarahan, bala, murka Allah yang diturunkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allah Ta'ala, kita tengok pula, maka faja'alahu, dijadikan, faja'alahu, dijadikannya, faja'alahu, dijadikannya, nya tu apa? Wabak tu lah. Maka dijadikannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah menjadikan wabak yang sama. Tapi yang golongan pertama adalah azab, bala, bentuk kemarahan dan kemurkaan Allah kepada siapa yang dikehendaki. Faja'alahu Allah Ta'ala, maka dijadikannya juga rahmat, satu rahmat. Ini bukan ustazah yang sebut, bukan alim ulama', tetapi Nabi Muhammad SAW sendiri sebut ta'un ataupun wabak terbahagi pada dua. Sama dia sebagai satu azab ataupun dia sebagai satu rahmah bagi orang yang beriman. Masya Allah, terang-terang Nabi sebut. Bila ditanya apa itu wabak, kalau bunyi macam buruk lah, berlaku banyak kematian, berlakunya masalah ekonomi, kehilangan kerja, kehilangan orang tersayang. Tapi Nabi sebut, ia adalah satu rahmat bagi orang beriman. Subhanallah.
Sahabat-sahabat, boleh tak kalian tuliskan di ruangan komen apakah hikmah yang anda rasai daripada COVID ni? Apakah hikmah yang anda dapati, yang anda dapat belajar? Apakah hikmah kebaikan yang anda merasakan daripada hasil ujian wabak ini, wabak COVID-19 ini dah hampir 2 tahun ni? Subhanallah, 1.5 tahun lebih ni. Apakah hikmah yang anda sendiri secara peribadi boleh nampak dan boleh rasa yang memberi kesan kepada kehidupan? Nanti dah habis live ni saya akan baca. Subhanallah, Allah Akbar. Sebenarnya bukan saya seorang saja. Ramai orang bila ikuti live dia baca komen-komen tu. Daripada komen tu dia dapat sesuatu. Okey. Falaisa min abdin. Maka laisa, tiadalah, min abdin, daripada abdin, seseorang. Justru tidak ada mana-mana hamba yang terkena ta'un, min abdin yaqa'un fi ta'un. Maka tiadalah min abdin, daripada justru tidak ada mana-mana hamba tiadalah daripada hamba, daripada mana-mana hamba, daripada mana-mana hamba, yaqa'un fi ta'un, yang berada di dalam wabak ta'un. Macam kita sekarang lah ni, wabak ta'un. Nabi kata sama ada yang terkena langsung ataupun tak, dia duduk dalam kawasan wabak. Macam kita Malaysia, semua kawasan wabak. Nabi kata maka tiadalah daripada mana-mana hamba yang berada dalam wabak, dalam wabak, dalam kawasan wabak ataupun dalam suasana wabak. Fayam kuthu, maka dia tetap berada. Dia tetap berada. Maksudnya dia tak keluar. Okey, wabak dalam negeri dia, jom pindah cari wabak sedang menular di Seremban. Lepas tu dia kata, jom, duit banyak. Contohlah ni, ada duit banyak, lepas tu cari homestay di negeri lain yang belum ada wabak. Lepas tu bila wabak ada menular kat situ pula, dia pindah pula tempat lain. Ini sentiasa berpindah-pindah lari. Tapi Nabi sebut, maka tiadalah daripada mana-mana hamba yang berada di kawasan wabak, maka dia tetap berada fi baladihi, maka ia tetap berada di negerinya, ataupun di negerinya, ataupun di negaranya, ataupun di tempatnya. Sebab dia daripada kawasan wabak ya, di negerinya. Sabiran, dengan sabar, tuan-puan sekalian, dengan sabar. Muhtasiban, dan muhtasiban ni dan muhasabah diri. Ataupun muhtasiban ni dan kita baca satu hadis Nabi berkenaan dengan Ramadan. Man qama Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang menghidupkan Ramadan dengan keimanan, keyakinan kepada Allah, wahtisaban, dan mengharapkan ganjaran. Jadi kita boleh sebutkan muhtasiban juga dengan sabar dan mengharapkan ganjaran. Dan mengharap ganjaran. Encik suami bersedia, saya akan panggil encik, jemput encik untuk berikan 3 hikmah. Secara ringkas saja. Boleh encik ya? 3 hikmah pandemik COVID kepada encik sendiri. Okey, sabiran muhtasiban, dengan sabar dan mengharap ganjaran daripada Allah. Tuan-puan sekalian, muhtasiban dia ada kaitan dengan hasib, ilmu hisab. Hasib. Hasib maksudnya kira-kira, tuan-puan sekalian. Kalau masa saya sekolah rendah, sebab sekolah agama, kami tak panggil matematik tu kelas matematik. Kami panggil kelas ilmu hisab. Ilmu hisab, matematik dalam bahasa Arab dipanggil hisab. Matematik ialah kira-kira. Sebab itu bila kita sebut kita bakal dihisab di hadapan Allah kelak, kita bakal dikira-kira. Kita bakal dikira-kira. Amalan kita akan dikira, dosa kita akan dikira, dosa pahala akan dikira. Sebab itu bila kita sebut muhtasiban,
dalam mengharapkan jumlah ganjaran yang banyak daripada Allah. Ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballah. Okey, dia mengetahui siapa orang yang dalam wabak. Jadi sikap kita dalam keadaan wabak ini apa dia? Pertama, tetap berada di negeri, di tempat kita. Walaupun nak sangat balik kampung, walaupun nak sangat dah lama tak pergi shopping dekat Sogo. Sogo pun saya tahu buka ke tak buka lagi kot. Walaupun nak sangat pergi melancong, duit pun ada. Boleh je nak gini-gini. Tetapi kerana apa? Diam, berada di kawasan wabak supaya kita tidak menyebarkan. Lepas tu dengan apa? Dengan sabar. Bukan dengan marah-marah. Bukannya dia duduk tetapi dengan marah-marah, maki hamun, sana sini duk tulis kutuk sana sini. Bukan, tapi dengan sabar. Dengan redha tanpa sekalian, muhtasiban, dan dengan mengharap, ya Allah, mudah-mudahan dengan aku duduk menetap dengan sabar walaupun sedih sekian-sekian, walaupun gini-gini, kan? Tapi dengan mengharapkan ganjaran, ya'lamu annahu, dia tahu. Siapa ni dia? Orang ni lah, kita ni insya-Allah. Yang menetap, yang sabar, yang mengharap ganjaran. Dia tahu annahu la yusibhu. Annahu, sesungguhnya. Sesungguhnya. La yusibhu. Tidak. Akan menimpanya. Akan menimpa dia. Illa kecuali saya tulis gini, boleh tulis yang maksud kan, boleh faham kan? Saya boleh je tulis dalam satu ayat bahasa Rumi, tapi saya lebih suka macam perkata, faham tak? Jadi kita boleh belajar juga bahasa Arab, ini maksud apa, ni maksud apa. Saya harap dengan kaedah begini tuan-puan boleh terimanya, boleh follow. Tidak akan menimpa dia illa kecuali apa yang apa sebenarnya, tapi kita tambah saja ya untuk melekatkan ayat. Apa yang ditetapkan. Apa yang ditetapkan Allah lahu kepadanya. Illa kana lahu, kecuali kana lahu, sesungguhnya, melainkan, illa kecuali boleh, melainkan boleh, sesungguhnya illa kana lahu, sesungguhnya baginya, sesungguhnya, kecuali melainkan baginya, tak letak sesungguhnya pun tak apa, kecuali baginya ataupun untuknya, ataupun kalau ayat panjang akan diberikan kepadanya, macam itulah. Mithlu, umpama, ajri syahid, ganjaran pahala syahid. Allahu Akbar, pahala syahid tuan-puan sekalian. Itu yang disebutkan sebagai wabak ini satu rahmat. Tuan-puan sekalian, kita ni nak dapat pahala syahid ni jauh sangat kita rasa. Adakah kita mampu, kita berpeluang untuk berperang di jalan Allah? Dalam keadaan sekarang tidak ada ruang untuk tersebut. Dan jika ada ruang, adakah kita mampu, ada keberanian untuk ke medan perang? Kan? Pedang ke, senapan ke, apa ke dan sebagainya. Mungkin kita berdiam di rumah, kita mengharapkan askar-askar, polis, mereka yang beruniform lah mempertahankan negara daripada musuh-musuh. Contohnya begitulah. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Jadi, sebab itu Nabi menjawab, ia adalah rahmat bagi orang yang beriman. Kerana dengan syarat apabila dia tetap menetap di kawasan wabak dengan sabar, redha dengan ujian tersebut, kemudian dengan dia mengharapkan ganjaran Allah, yang mana dia tahu sesungguhnya tidak ada yang akan menimpanya, tidak akan yang menimpanya illa, encik, yang tidak ada apa yang menimpanya illa kecuali apa yang ditetapkan Allah kepadanya. Nabi kata, siapa yang ada ciri begini ketika menghadapi ta'un,
sabar, mengharapkan ganjaran, dan dia meyakini bahawa apa yang berlaku kepada dirinya adalah apa yang ditetapkan oleh Allah. Dan tak akan berlaku sesuatu melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Perkara yang ketiga ni temuan, perkara inilah yang kita perlu muhasabah diri. Subhanallah. Contohnya kan, bila berlakunya jangkitan kepada jiran. Ada ramai mana gejiranan bila tahu ada rumah ni COVID, mereka marah kepada rumah yang COVID ni. Ini berlaku dalam sekeliling saya saja. Ni jiran-jiran ni siap suruh pindah. Bukan pindah, suruh boleh tak cari tempat lain sementara nak sebab sekarang kan kalau ada yang tak tenat, yang tak kritikal kan, walaupun positif duduk di rumah saja. Tapi ada jiran yang cakna hantar makanan. Tapi ada jiran dalam grup tu direct je cakap, boleh tak keluar sampailah sembuh balik semula. Mungkin dia cadang cari homestay ke, cari apa ke, boleh tak? Sebabnya bimbang takut kena ni. Ada yang begitu tuan-puan sekalian. Di mana keimanan bahawasanya apa yang Allah tetapkan berlaku itu memang ketetapan Allah. Dan yakin bahawasanya tidak ada apa-apa yang akan menimpa kita kecuali dengan ketetapan Allah. Ramai mana yang berpecah adik-beradik. Saling membenci. Sebab apa? Bila ditakdirkan berlaku kematian dalam keluarga, asbab ada seorang ni. Contohnya ada anak ni kerja kilang. Lepas tu anak ni pula duduk sama dengan mak ayah. Bila anak ni balik, dijangkiti, dia pun positif kena mak ayah. Lepas tu mak ataupun ayah meninggal. Adik-beradik semua marah. Kau ni tak jaga SOP, kan dah pesan gini-gini. Kalau balik tu kau janganlah ni, duduk dalam bilik je. Kau tahu kan kau jangan. Subhanallah. Sedangkan Nabi kata, dan dia tahu dan dia meyakini bahawa tidak akan ada apa-apa yang menimpa kecuali dengan ditetapkan Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, tim kami juga dalam kerja-kerja amal dan kerja dakwah dilakukan ada yang positif. Tapi alhamdulillah tak ada seorang pun tim ataupun staf kami bila ada yang positif sebab buat-buat kerja dakwah, kerja amal, tak ada seorang pun alhamdulillah yang sebut Ustazah minta maaf lah, tim NGO kita ni tak jaga SOP lah. NGO, ya Allah masing-masing, insya-Allah Ustazah kita akan sembuh insya-Allah. Walaupun lepas tu ada pula seorang lagi kena, semua positif dan alhamdulillah semua pun dah kembali pulih sihat. Bahkan ada yang isterinya mengandung, dekat dah nak bersalin, lepas tu positif juga. Yang tim kita staff ni tetap positif. Maksudnya insya-Allah saya akan sembuh dan insya-Allah isi saya juga selamat melahirkan. Dah selamat dan melahirkan dalam pantang dah. Maksudnya di situlah kaedah bagaimana kita menanam akidah. Bila dengar tu, kalau kita nak salahkan, oh sebab kurang ni, oh sebab ni, sepatutnya kita kena hentikan kerja-kerja amal ni, bantuan kepada asnaf. Sepatutnya tutup terus gerobok. Sepatutnya tak ada ni. Tak ada pun kata-kata yang sedemikian. Sebab bila berlaku je, saya sendiri sebagai maksudnya pemimpin dalam organisasi kan, terus masukkan konsep akidah. Yakin ini semua berlaku dengan izin Allah. Walaupun kita dah beroperasi dalam COVID, dalam wabak hampir setahun setengah. Alhamdulillah tak pernah ada yang terkena positif. Tapi baru-baru ini kami diuji. Subhanallah. Dan alhamdulillah satu persatu mengikut SOP, mengikut kaedah kita cutikan, kita sekian-sekian. Alhamdulillah setakat ini semua dah settle semula. Tuan-puan sekalian, kita tak tahu berapa lama lagi COVID. Ada yang kata setahun lagi belum tentu settle. Jadi, kekuatan dan benteng kita adalah meyakini bahawasanya apa yang sesungguhnya tidak akan menimpa kecuali apa yang ditetapkan Allah kepada kita. Masya Allah. Jadi, apa pun yang berlaku dalam tempoh wabak ini, tuan-puan sekalian, akidahlah benteng supaya kita ni bukan hanya sekadar soalannya kita ni sampai peringkat menghukum orang. Menegur boleh, memberi cadangan boleh, tetapi janganlah kita sampai sebab engkaulah mak meninggal. Kalau engkau tak balik, memang mak masih hidup lagi. Allahu Akbar. Bukankah dalam Al-Quran dah sebut jelas, apabila tiba saat kematian, tidak akan lambat sesaat, tidak akan cepat sesaat. Jika bukan meninggal kerana wabak, jika dah tiba masanya meninggal dunia,
dia mungkin meninggal dengan sebab-sebab yang lain. Bahkan boleh saja meninggal ketika tidur, tengah sehat, tengah makan, tengah duduk, tiba-tiba dia ambil nyawa. Tanpa apa-apa sebab pun Allah boleh ambil nyawa jika dah tiba masa. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Kita tengok lagi. Illa kana lahu, kecuali melainkan bila dia ada sikap ni. Sabar dengan mengharapkan ganjaran dan dia meyakini tidak ada apa yang menimpanya kecuali yang ditetapkan Allah, illa kecuali baginya umpama ganjaran asyahid, pahala syahid. Subhanallah, umpama seperti pahala syahid. Jadi saya nak bacakan pengajaran daripada hadis ini tuan-puan sekalian. Subhanallah, saya tak sempat untuk kupas ni sebab masa dah habis. Sebenarnya kan saya kata saya nak kupas berkenaan dengan sejarah dan iktibar COVID-19 ni. Kita akan sambung hadis ini pada hari Isnin minggu depan. Dan insya-Allah apabila kita membacakan hadis kita pergi kepada sambungan, saya akan mengupas perbezaan ta'un dengan wabak COVID-19 berdasarkan huraian para alim ulama. Dan apakah yang dimaksudkan dengan syahid di sini, pahala syahid? Dan adakah kematian ta'un memang disebut hadis Nabi dikira sebagai syahid, tetapi adakah kematian wabak COVID-19 juga dikira syahid? Di situ ada perbincangan ulama. Kemudian huraian apakah maksud syahid di sini? Subhanallah. Dan lain-lain lagi lah. Tuan-puan sekalian, kita kena faham wabak ta'un ini satu wabak yang lebih dahsyat daripada COVID-19 sekarang. Ia berlaku pada zaman Rasulullah, zaman para sahabat. Bila berlaku ta'un, dia ni kulit ni tuan-puan sekalian, kulit ni menggelembung. Kulit ni ibarat macam terbakar. Macam terbakar dan mengeluarkan darah daripada liang-liang kulit. Daging umpama masak. Bahkan daging luruh, berguguran daging. Umpama dibakar, daging berguguran, darah keluar daripada liang. Sampai keluar darah-darah daripada mulut, hidung, mata, telinga. Wabak ta'un ini sangat dahsyat. Sebab itu bila diberikan, Rasulullah sebut ta'un ini umpama seperti syahid di medan perang. Sebagian ulama menyatakan kerana ada persamaan pada tubuh mereka yang menghadapi ta'un dengan perang. Kan bila dalam perang berlaku banyaknya darah mengalir daripada tubuh badan kerana tusukan pedang. Mengalir sini kerana luka-luka, lalu darah mengalir. Jadi ta'un pun darah mengalir daripada tubuh. Subhanallah. Kepanasan yang membahang, kulit melepuh, darah keluar daripada organ-organ, maksudnya rongga-rongga dan juga kulit. Dan ada lagi ciri-ciri penyakit ta'un. Sebab itu ta'un sampai Nabi sebut siapa yang sabar, siapa yang redha, walaupun dia bukan mati di medan perang, dia dapat kematian yang syahid. Umpama dengan sabarnya dia menahan kesakitan, dibersihkan, digugurkan semua dosa-dosanya. Sebab itu ulama ada bincang, adakah COVID-19 menyamai ta'un? Dan jangan bimbang, memang ada sebagian ulama mengatakan sama wabak, sebab ta'un bukan COVID-19, tetapi COVID-19 adalah sebahagian daripada wabak. Macam tu. Maksudnya gini, COVID-19 memang takkan sama dengan ta'un. Tetapi atas nama kedua-duanya wabak. Wabak ni ciri-ciri adalah penyakit berjangkit dalam jumlah yang ramai dan yang menyebabkan kematian. Dan kita tahu memang kedahsyatan COVID-19 kalau kritikal sangat dahsyat. Saya pernah baca pengalaman orang yang survive selepas selamat, selepas dah diintubate dan sebagainya. Allahu Akbar, ia kesakitan yang sangat dahsyat. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, saya nak jemput Encik Suami, boleh kongsikan sedikit. Subhanallah. Encik Suami boleh share sedikit apakah pengajaran hikmah daripada COVID-19 ni? Subhanallah. Sila-sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Secara ringkasnya adalah yang pertama, kita lihat COVID itu mendatangkan kesan yang mendalam kepada kehidupan kita. Pertama dari sudut keimanan kita, Ustazah. Ya. Kalau dulu kita tak yakin bahawa kematian itu dekat dengan kita. Betul. Bila dengan COVID ni benda tak nampak. Ustazah nampak tak virus tu? Tak. Tapi benda tu ada kan? Betul, wujud. Wujud.
begitulah kita punya keyakinan kepada Allah SWT semakin rapat. Semakin dekatlah bahawa Allah tu wujud. Dan Allah tu berkuasa atas segala sesuatu. Dia mendatangkan virus yang tak nampak, tetapi dia mampu menampakkan kesan dia. Subhanallah. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala pun kita tak nampak, tapi Allah tunjukkan kewujudannya. Betul. Masya Allah. Jadi kita punya rasa dulu mati tu jauh je dengan kita. Ya. Tapi bila Allah kata kullu nafsin dha'iqatul maut, kita tak yakin ayat tu. Ya. Tapi bila berlaku benda ni, kita lebih yakin bahawa mati tu dekat. Kemudian Allah nak buat apa pun Allah buat. Kun fayakun, jadi je. Betul. Macam semalam di Kedah banjir. Air tu adalah nikmat. Tapi bila besar, jadi mudarat. Ya, betul. Ada kemalangan jiwa berlaku semalam. Allahu Akbar. Dia khabarkan berapa hilang, berapa lah. Dah ada yang meninggal. Jadi menunjukkan apa pun sekeliling kita ni sangat dekat. Kita sangat dekat dengan kematian. Bila mana Imam Ghazali pun tanya pada pelajar dia, apa yang boleh dekat dengan kamu? Jawapannya adalah kematian. Sangat-sangat dekat. Walaupun benda tu kita tak nampak. Tapi kesannya cukup hebat. Allah telah memberi satu mesej kepada kita bahawasanya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah kita ni milik dia. Dan Allah boleh buat dalam sekelip mata je. Benda tu tanpa kita duga, tanpa kita jangka akan berlaku. Betul. Jadi apa yang penting Ustazah? Apa yang penting Ustazah? Kerjasama. Okay, betul. Kerjasamalah dengan suami isteri bagaimana kita mempersiapkan diri kita dan anak kita dalam kita menghadapi saat-saat kematian tu. Moga-moga kematian kita adalah kematian yang terindah lah. InsyaAllah. Masya-Allah. Ustazah yang kedua pula. Tak, saya dah banyak dah cakap. Banyak kan? Bukan Ustazah suka cakap 2 jam. Sila Cik. Yang keduanya adalah saya baca komen-komen tu berkata mesejnya adalah hikmahnya adalah dia boleh belajar online. Kalau dulu jauh je dengan majlis ilmu, tapi sekarang banyak terisi dengan majlis ilmu online. Jadi saya pun hikmah kepada saya adalah kita lihat kita boleh membantu dalam menyampaikan dakwah ustazah kepada umum. Ramai yang positif komen. Alhamdulillah banyak manfaat daripada majlis kuliah online ini. Ramai boleh apply dalam keluarga. Ramai yang boleh istiqamah dengan solat awal waktu, berzikir dan sebagainya. Saya rasa Alhamdulillah lah. Matlamat kita walaupun tak pandai bercakap macam ustazah, pandai pasang on live FB dan IG pun cukup dah ustazah. Saham. Subhanallah. Masya-Allah. Ya. Jadi ramai dapat manfaat kuliah online. Banyak kuliah online sekarang ini. Dan Alhamdulillah moga-moga hati kita lebih terisi. Dan bila hati kita terisi tu, lebih tenang kita menjadi sebagai seorang isteri ataupun sebagai suami lah. Dan mampu menenangkan cuaca dalam rumah tangga tu ustazah. InsyaAllah dengan ilmu lah. Yang ketiga ustazah. 10 ni. Ya. Yang ketiganya adalah kita belajar bahawasanya mengurus anak-anak dalam keadaan pandemik ini sangat mencabar ustazah. Betul. Sangat-sangat mencabar. Kalau tak ada kerjasama. Betul, tak ada kerjasama, tak ada kesabaran dalam kita punya topik hari ini. Kesabaran tu memang kita akan kalah. Kita akan jadi orang yang luar biasa ustazah. Asyik membebel je lah kat rumah ustazah. Subhanallah. Lebih lagi suami tak membantu ustazah. Kalau dulu kita lihat, kalau saya dah bercakap dulu, saya sebut kita sekarang orang yang sangat-sangat berterima kasih kepada bebelan ibu ayah kita dulu. Terutamanya ibu lah ustazah. Ayah memang jarang membebel. Kalau ayah membebel tu pelik. Tapi ayah kena cuba. Ayah kena cuba sebab mendidik dan membebel ni ia bukan happy sebenarnya. Betul. Sebenarnya lepas bebel dan masa bebel pun tu penat. Penat dan stres. Ya, stres sebab kita kan itu proses pengulangan perkara yang sama. Betul. Tapi perlu dibuat. Maksudnya kadang-kadang tu kan kalaulah kita dah letih, kita niat minggu ni tak nak bebel, lepas tu tak nak ambil tahu dah, tak nak cek dah bilik dia, tak nak dah kalau nampak dia makan sepah biarlah, nampak dia tak cuci bersih pun biarlah, nampak dia tak lipat ni sebab apa, rasa macam dah penat dah. Penat jadi-jadilah. Tak boleh tapinya. Kita tak boleh. Setiap hari kita mesti kena ulang perkara sama, ulang-ulang. Dan pengulangan itulah yang memerlukan kesabaran tinggi. Jadi sekiranya pasangan bantu sama, kan? Kita ni sebagai isteri, sebagai ibu rasa macam ya Allah, itu dah satu kebahagiaan. Bila tengok
si ayah pula yang masuk cek bilik anak. Ni kenapa meja sepah ni? Umi kan dah pesan. Ini macam luar perasaan ni cik. Okey. Masya Allah, saya tak begitu. Saya Ya betul. Bukan cik lah. Ini saya luahan perasaan mewakili isteri-isteri yang lain. betul. Yang rasa ustazah kenapalah kan. Suami tu dia kata bukannya pendiam sangat, dengan kawan-kawan dia bercakap je. Betul. Kan main lagi. Kan saya terkejut. Buntang biji mata saya, dia kata. Ustazah, buntang biji mata. Kenapa buntang? Yalah, kat rumah ustazah, suami saya ni ustazah, diam. Apa ni? Muka ketat. Maksud tak bercakap, diam. Kan 10 patah ditanya, 1 patah jawab. Bang, awak nak makan apa? Nak makan ikan masak ni berapa? Ikutlah. Tu je jawapan dia. Ikutlah. Kalau kat kedai kopi, Kau kedai kopi lain. Siap bahas. Ni sedap. Aku dah makan dulu. Kau gini ni. Aku cadangkan kau. Kau main lagi kau dengan kawan. betul. Bila tanya, bang, awak nak minum air apa? Air coklat ke? Air kopi ke? Air teh tarik ke? Nak kuah manis ke? Ikutlah juga jawab. Itulah je lah. Bang, macam mana? Dah ngantuk nak tidur ke? Ke nak buat apa-apa dulu? Jom kita ni. Ikutlah lagi. Ini bukan cik, contoh. Dia tinggal dalam 5 perkataan je balik rumah. Ya, Tapi perkataan sama pula. Betul. Sebab apa? Dah habis dah perkataan tu, patah perkataan dia, kota hari tu dah habis dengan kawan. Kat office kan. Kat office. Ini contoh masa belum kerja dulu. Lepas tu sekarang dah pandemik, duduk kat rumah, kena ubah lah. Sebab patah perkataan tu dah tak digunakan dengan kawan, gunalah dengan isteri dan anak-anak. Kena berubah. Tak boleh cakap tanpa sekian, tak boleh cakap apa. Orang kadang-kadang kan, orang lelaki dia kata macam ni tau. Bila saya handle masalah rumah tangga, dia cakap macam ni. Ustazah, terimalah seadanya. Dah memang orang lelaki macam ni lah. Memang tak banyak cakap. Kita ni tak macam orang perempuan. Lepas tu saya kata, Encik ada tak sesuatu yang encik suka isteri buat begini-begini dan isteri cuba buat? Lepas tu isteri kata, ada. Perempuan jangan dia tanya. Ada ustazah. Saya sebenarnya tak kerti masak, tapi dah suami suka. Dia nak saya juga, makanan saya juga. Saya paksa diri ustazah, saya belajar masak sampailah saya sekarang dah suka masak. Ustazah, saya cuba ubah diri saya. Saya tak sebut pun pada suami saya, terimalah seadanya. Dan tak reti masak. Dan malas masak. Dan kocik sampai kau besar. Memang mak masak. Dan tak ada. Terimalah saya seadanya. Dan ni memang tak reti masak. Mana ada? So, isteri cuba berubah. Dia tak boleh menggunakan kelemahan dan kekurangannya untuk menutupi kesilapan. Tak boleh. Jadi, seorang suami juga kena berubah, paksa diri. Maksud saya ialah bukanlah nak suruh macam perempuan, tapi sekurang-kurangnya. Saya cuba juga macam tu. Ya, encik, saya tahu. Berjaya. Encik. Apa-apa tak berjaya. Bukan, ya. Kalau bab beber, suami tu akan gagap. Bila nak beber tu kan, dia je dia. Saya kata, bang, tak payah. Jangan ikut macam saya. Tapi subhanallah, saya sangat happy bila suami ambil part sama dalam bab menegur-negur anak. Dan kalau saya nampak kadang dia tak perasan, saya pula yang akan minta. Itu cara komunikasi kami. Bang, tegur sikit tu budak tu. Bang, cuba tengok dia lap meja macam mana. Bang, tengok cara dia menyapu. Cuba abang tegur. Macam malam tadi kami sedang melatih anak mop lantai dengan betul. Jadi mula-mula saya dulu. Saya tunjuk gini-gini. Tak jadi juga yang lelaki ni. Yang anak-anak lelaki. Yang darjah 1 ada, darjah 3. Mop tu kan, kita kan kena biar duduk tengah-tengah gini-gini. Saya dah buat 2 kali, saya dah rasa panas. Sebab 2 kali tak jadi, dia tak boleh follow. Saya serah pada suami. Saya kata, bang, awak pula sambung. Awak cuba train sampai dia pegang mop dengan cara betul. Dan lap tu ikut peta tu biar tak terlepas. Sebab dia main-main pula. Dia buat macam ni, budak lelaki. Dia main-main pula. Kita ni macam ni mop. Okey, mop kan supaya rata ni. Jadi, ya, saya jenis yang berterus terang. Saya akan bagi tahu. Bang, awak pula latih sampailah ni. Sebab apa tuan-puan sekalian? Bila isteri gagal meminta dengan suami, sebenarnya kita sedang menggagalkan suami. Bila kita gagal meminta suami menjalankan tugasnya, maksud saya kita bukan mengarah suami. Tetapi kadang-kadang lelaki perlukan support daripada isteri. Kadang dia tak perasan, dia ada peranan, dia perlu berperanan. Betul. Jadi,
Sebab itu kalau saya bukan nyimpan je bengkak nak tidur, suami tanya kenapa diam. Awak lah. Awak tak nampak ke saya penat tau. Gini. Lepas tu saya duk ajar anak gini, awak duduk je. Awak tak rasa ke awak kena bantu juga? Itu kesilapan. Sebab apa? Simpan dalam hati, lepas tu bengkak. Cakap terus masa tu. Bang, awak pula ya. Awak ajar sampai jadi. Saya suka sikap Ustazah sebenarnya. Maknanya on that time lah kita tegur dan kita stres sampai ketika tu je. Ketika mengajar tu, dia perlu ditegur ketika berlaku benda tu. Maknanya kesilapan tu ditegur ketika kejadian. Bukan simpan malam dan sebagainya. Bila dah tegur semua tu, berubahlah emosi tu, lega lah. Dia tak ada bawa sampai malam tak masak ke, mengajuk sampai besok ke, tak ada lah. Bagus tu, sikap yang terpuji sebenarnya. Yang keduanya adalah bagaimana kita kata betul lah support system tu. Kadang ketelitian tu penting. Dan istiqamah tu Ustazah. Nak cari suami dan bersabar semasa istiqamah tu. Sebab kalau teliti Ustazah ni, kalau lipat sejadah tu tak boleh atas ke bawah. Contohlah maknanya nak jaga kalau kaki kita pijak, muka kita muka ni sejadah. Maknanya cara lipat pun diajar, cara mop pun diajar, cara basuh tandas pun diajar, masya-Allah. Tapi kena istiqamah lah. Kalau kita quality control payah betul. Kemudian support system betul lah. Suami pun kena main keperanan. Betul, nampaklah kalau bila kita tak bantu, maka akan jadi mood yang berbeza tau. Kalau kita bantu jadi rasa. Lebih dahsyat tu kadang-kadang. Betul. Godzilla kan. Kadang-kadang. Masya-Allah, itulah antara hikmah yang kita belajar. Tapi apa-apa pun mesti kena ada yang paling penting betul. Cabaran kita dalam COVID ini adalah dalam rumah tangga kita sendiri sebenarnya ada cabaran yang besar yang kita perlu lalui bersama. Kalau kita mengharapkan di sekolah dulu, kita lepaskan di sekolah cikgu-cikgu je. Di PKP ni pun kita kena bantu cikgu-cikgu memastikan anak-anak dengar betul-betul kelas tu. Mencabar Ustazah. Mengajar PKP ni, saya tengok cikgu ni asyik duk tegur, tak dengar, main-main kan, nak fokus tu. Mencabar, memang mencabar. Jadi kita sama-sama bantulah. Ya, betul. Sebenarnya perkahwinan kita tahu adalah kita ni saling melengkapi. Bila kita wabak COVID-19, duduk dalam rumah, suami isteri memang kena tolong-menolong kerjasama. Kalau bab pendidikan anak-anak, pengajian, ialah sebab suami pun sekarang dah banyak duduk di rumah, kerja daripada rumah. Jadi memang saya akui sebab itu memang suamilah yang handle. Bahkan grup-grup kelas semuanya encik suami. Jadi itu persetujuan kami lah. Sebab saya dah fokus kepada perkara lain. Jadi bila saya lihat suami dah ambil part tu, jadi saya tak adalah berkira sangat bila part dalam bab menegur-negur anak ni. Jadi begitulah, kita menutuplah sebelah mata kekurangan kepada pasangan dan bukalah sebelah mata lagi melihat kelebihan. Dan tutuplah sebelah mata kesilapan pasangan dan bukalah sebelah mata lagi untuk memberi kemaafan. Saya tengok dua mata kelemahan macam mana tuan? Dua mata kelemahan. Encik nampak saya. Contohlah orang lain. Tak ada ruang kebaikan. Tak ada ruang. Allahu akbar. Itu bahaya. Jika kita nampak salah pasangan saja. Tak nampak salah dan tak nampak langsung kebaikan pasangan. Bila kita selalu duk sebut keburukan-keburukan dan tidak meraihkan kelebihan, dibimbangi, ini pasangan ni dia dah tak nak buat baik dah. Apa aku buat pun tak ada, yang buruk juga disebut. Yang lemah juga, yang silap, yang itulah yang diungkit-ungkit. Jadi daripada sebelum itu dia dekat tolong jemur kain, langsung dah tak tolong dah. Jadi kita kena berlaku adil kerana mustahil pada ginilah, pada seekor ikan mesti ada tulang. Dan pada tulang ikan mesti ada isi. Tak ada pun ikan tu tulang je, isi tak ada. Jadi sebenarnya kedua-duanya ada pada setiap orang, sama ada kita maksud kita rendah diri tak untuk melihat kelebihan di sebalik kekurangan. Okey, wallahu alam. Tak boleh dah lebih banyak masa dah. Encik penutup? Itu saja. Alhamdulillah, tuan-puan sekalian, terima kasih banyak. Doakan misi kami hari ini. InsyaAllah kita akan bergerak ke Kedah. Mungkin sebab pagi ni kita dah ada lori 3 tan ke 5 tan lori kita. 5 tan. Kita memang ada lori di bawah NGO kita. Alhamdulillah, sumbangan infak wakaf orang ramai.
Dan lori ni kita biasa guna bila turun untuk bantuan. Kita akan penuhkan lori ni dengan barang-barang yang kita dah ada pengalaman handle misi banjir. Kan, apa kelengkapan yang kita perlu bawa, apa barang-barang yang mangsa banjir perlukan, dan juga kita ada sediakan cash. Subhanallah. Daripada semalam sampailah hari ini, alhamdulillah ramai yang memberi infak sumbangan untuk misi banjir. Jadi kami suami isteri akan pergi mungkin 3 hari, mungkin 4 hari, kita tinggalkan anak-anak, Masya Allah, untuk berada di sana, dan kami tak boleh pergi jumlah yang ramai. Dan kami pergi dengan kelulusan polis dan juga kelulusan orang di sana. Sebab masa kita di banjir Pahang dulu, subhanallah, kita kena berurusan dengan pusat banjir di tempatan. Kita bukan hanya boleh kita minta kebenaran polis ini saja. Kita dapat kebenaran juga. Contohnya di Kedah ni, kita dah berurusan dengan YB. YB ni dia bukan pilih semua sebab dia kena limitkan sebab nak mengurangkan jumlah orang masuk untuk beri bantuan. Jadi kita pun tuan-puan sekalian, macam sebelum ni ada tempat kita tak dibenarkan pun pergi. Kita tinggalkan barang-barang keperluan kepada wakil mereka. Tapi sekurang-kurangnya bila saya sendiri turun, encik suami dan beberapa tim turun, itu adalah tanda trust yang saya sendiri nak berikan kepada tuan-puan sekalian, bahawasanya kita menjalankan tugas, kita menjalankan amanah yang Tuan berikan, infak itu. Sebab ramai yang tanya, Ustazah macam mana nak pastikan infak yang saya berikan ni sampai kepada masa banjir. Kita dah meeting malam tadi, petang semalam, kita dah minta accountant cek mana-mana duit yang masuk. Start kita buat pengumuman untuk wabak, sampailah ni berapa jumlah masuk, dan jumlah tersebut kita akan berikan kepada mangsa-mangsa banjir. Mungkin 50,000 yang terkumpul, mungkin 100,000, mungkin 200,000, tuan-puan sekalian kita tengok, dan insya-Allah kita akan cuba membantu mangsa banjir ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, doakan misi ni berjalan dengan lancar. Pagi ni hari ni saya ada lagi 2 ceramah. Kemudian kita ada persiapan kan dan sebagainya. Terima kasih di atas sokongan, support siapa yang ingin menyumbang kan kepada tabung kecemasan banjir Kedah. Anda masih boleh berikan sepenuh hari Jumaat yang barokah, bulan Muharram pula, yang mana dilipat gandakan pahala. Bila bulan Muharram dilipat gandakan pahala, maka kalian bolehlah buat melalui akaun yang kita kongsikan. Kan cari saja, ada akaun Sahabat Amalcare, Toyib Pay tu pun boleh. Okey, pukul 10.30 nanti kita ada satu kuliah dengan saya, harap tak jemu, hijrah pendidik dalam membentuk generasi akan datang. Maksudnya bagaimana hijrah seorang guru pendidik. Kemudian pada sebelah petang, 3-4 petang, tajuk impian menjadi bidadari syurga. Masya Allah, indah sangat tajuk. Pukul berapa? 3 hingga 4. Impian menjadi bidadari syurga. Subhanallah. Okey, sekian. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih pada semua. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa sabil haqqi wa wasabis sabr. Allahu Akbar. Terima kasih muslimin muslimat. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Hingga jumpa lagi. Subhanallah, terima kasih sahabat di FB. Saya nampak ada Puan Sharifah Zuriah Syed telah berikan 6,400 star. 6,400 mungkin berjumlah dalam 100 ke 200 ringgit. Saya tak pastilah. Ataupun lebih lagi. Itu jumlah yang besar. Puan Syazina beri 200 star. Dan ramai yang beri star. Star ini akan tukar kepada bentuk duit. Setiap star yang anda berikan, subhanallah, ia akan menjadi infak. Satu star mewakili 20 sen Malaysia, 5 sen dolar. Jadi terima kasih Puan Fauziah bagi 310 dan semua yang selalu support bagi star. Dia cukup bulan sebulan sekali yang you bagi duit tu, encik. Sebulan sekali yang dibagi. Jadi macam bulan lepas, alhamdulillah, terkumpul. Ada yang bulan tu dapat 3,000. Ada yang pernah dapat sampai 8,000. Tuan-puan sekalian, 8,000 tu bukan saya ambil untuk saya. Accountant tahu kedudukan keuangan tu. Daripada 8,000 tu boleh bayar 3 orang pekerja gaji. 3 orang pekerja. Subhanallah, 2,000 lebih gaji kan, yang mereka buat sepenuh kerja masa kerja amal kerja dakwah. Jadi subhanallah, ia sangatlah membantu kita. Terima kasih banyak. Masya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.